Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, mulia ni. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyentuh ayat ke-15 dan 16 dan mana-mana yang sempat daripada surat An-Naml. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, tolong lihat jilid yang ke-7 muka surat ke-9. Jilid 7 muka surat 9 ni. Kita baca sesama ayat 15 hingga 16. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ Inna hadha lahuwal fadlul mubin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah beri ilmu kepada Daud dan juga Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguhnya semua ini merupakan kurnia yang nyata. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, muka surat 10 jilid ke-7 tafsir Ibn Kathir ini, kata pengarang diterjemahkan, Allah mengkhabarkan ihwal nikmat yang dianugerahkan kepada dua orang hambanya dan sekaligus nabinya, iaitu Daud dan puteranya Sulaiman alaihissalam. Untuk itu Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguhnya kami telah beri ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Ibn Abi Hatim menukilkan daripada Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah surat yang isinya, sungguhnya Allah tidak memberikan nikmat kepada hambanya lalu dia memuji dia kerananya, melainkan pujiannya itu lebih utama dibandingkan nikmatnya tersebut, sekalipun kau tidak mengetahui hal itu melainkan dalam kitab Allah yang diturunkan. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita dapat lihat dalam kitab-kitab tafsir menceritakan bahawa Nabi Daud ini sebenarnya merupakan anak seorang pengembala kambing. Daud ni kalau kita baca dalam Old Testament, kata contohnya Imam Al-Biqai, Imam Tahir ibn Ashur, para ulama tafsir mengatakan bahawa asal-usul Nabi Daud ini dari keturunan yang miskin. Keluarga anak-anak Nabi Yaqub yang 12 orang ni, seorang daripadanya merupakan Yusuf AS, adiknya Bunyamin, maka daripada mereka lahirnya 12 asbat. Asbat ni maknanya cucu, jamak daripada Sibtun ni, tuan-tuan. Jadi keluarga Nabi Daud ini, ayahandanya merupakan pengembala kambing, orang miskin, tak terpandang langsung. Ketika Talut nak menentang Jalut, nanti ada peluang kita meneroka surah Al-Baqarah, tuan-tuan ya, surah yang paling panjang dalam Quran, surah yang disifatkan Nabi SAW. Fa inna akhzaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'u al batala. Surah ni sangat panjang, 286 ayat. Salah satu kisah yang dikemukakan oleh Allah adalah cerita tentang Talut dan juga Jalut. Alam tara ilal mala'i bani Israil min ba'di Musa iz qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa fariqan minhum illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Nanti ada kesempatan kita meneroka surah Al-Baqarah, tuan-tuan ya. Ini kisah merujuk kepada peristiwa berlaku sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah sebelum Nabi Isa alaihi salatu wasallam, iaitu kisah kepimpinan yang ada di Jerusalem, di Baitul Maqdis, di Palestin. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis, pergilah bersama kami di Zazan Travel. Saya akan rujuk tempat-tempat ni semua untuk tuan-tuan faham mengikut kisah yang dikemukakan oleh Al-Quran. Perjalanan kita di Zazan Travel bukan setakat perjalanan biasa, tapi perjalanan penuh tafsiran. Rujukan kita Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW.
Jadi kembali kepada kisah keluarga Nabi Daud ini, ayahandanya memiliki ramai anak lelaki, mereka ditugaskan sebagai gembala kambing. Tiba-tiba dalam satu perjalanan untuk menggembala kambing, mereka melihat sekumpulan tentera sedang bergerak. Itulah tentera Talut. Maka abang-abangnya ikut bersama dan Daud ketinggalan. Oleh kerana Daud ni semangat jihadnya tinggi, tak kurang hebat daripada abang-abang, beliau ni seringkali dipelikihkan oleh abang-abangnya kerana struktur badannya lebih rendah. Jadi beliau Nabi Daud ini pada masa itu masih anak-anak lagi, berusaha untuk join dalam peperangan itu walaupun tubuhnya kecil, adik bongsu daripada abang-abangnya yang tegap sasa itu. Tiba-tiba ketika berlaku meletusnya peperangan itu, Daud AS yang bijak ini ketika itu masih budak muda yang mentah, yang semangatnya kuat, maka dia telah menerima cabaran untuk mubarazah. Saya dah cerita pada tuan-tuan, perang zaman dulu mereka akan mulakan dengan satu lawan satu. Maka Daud AS dengan keberaniannya muncul untuk lawan Jalut, adalah pemimpin terbesar golongan musyrikin yang menentang Talut pada masa itu, yang dipilih oleh Nabi Allah pada zaman itu untuk jadi kepimpinan. Daud telah menggunakan satu hila. Daud AS ini mengambil lastik. Dia bijak menggunakan lastik kerana dia gembala kambing. Biasa digunakan lastik itu untuk melastik binatang-binatang buas seperti serigala contohnya. Maka dilastiknya kepala Jalut itu dalam kisah Israeliat yang sampai kepada kita, jatuhlah tersungkur pening dia, mamai dia tuan-tuan. Maka Daud mengambil pedang memukul Jalut dan matilah Jalut, menjatuhkan moral semangat yang ada pada tenteranya itu. Maka tentera Talut pun beroleh kemenangan. Allah kisahkan dalam Quran. Cerita ini detail dibawakan oleh kitab-kitab cerita tentang Israeliat, dan mauqif kita, pendirian kita dalam kisah Israeliat kita boleh ambil selagi tidak bertentangan dengan Quran dan juga hadis. Kerana Nabi telah bersabda, wa hadithu an bani Israel wala haraj. Ambillah apa-apa daripada kisah Israel itu selagi dia tidak bercanggah dengan Quran. Kalau bercanggah dengan Quran, kita tolak, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi bila Daud AS berjaya membunuh Jalut dan tentera Jalut yang besar yang tak pernah tewas itu kalah, tumpas, mereka menjadi sangat malu, aib yang hebat menimpa mereka. Maka Talut pun dipilih oleh Bani Israel untuk jadi kepimpinan. Padahal peringkat awal mereka menolak kepimpinan Talut, melihat Talut ni orang miskin daripada keluarga yang tak ternama, bukan keluarga bangsawan dalam keturunan anak-anak Nabi Yaqub itu. Kerana Allah telah menyatakan wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah pilih Talut untuk kepimpinan kerana kekuatan tubuh badannya dan ilmu yang Allah beri kepadanya. Jadi kemudian saham ataupun populariti famousnya Daud AS ini selepas dia mengalahkan Jalut, membunuh Jalut, sekaligus mengundang kemenangan kepada tentera pimpinan Talut, glamournya meningkat, maka Talut menjadi sayang kepadanya, lantik dia jadi dari satu jawatan daripada ranking bawah sampai dah menjadi ketua pada tentera milik Talut. Dan akhirnya Talut mengahwinkan Nabi Daud ini dengan seorang puterinya. Tuan-tuan yang boleh katakan, dikatakan bahawa Nabi Daud ini mempunyai 11 orang anak lelaki, dan dikatakan bahawa Nabi Daud ini mempunyai 99 orang isteri. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian, anaknya ramai lagi, tapi yang hidup di kalangan lelaki itu 11 orang. Seorang daripadanya dipilih Allah untuk menjadi Nabi, namanya Daud, mewarisi ilmu yang ada pada Nabi Daud AS. Anaknya bernama Sulaiman ini. Ini kisah yang sampai kepada kita, sebahagiannya daripada hadis-hadis Nabi yang sahih dan sebahagiannya daripada kisah-kisah Israeliat. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini memberitahu kepada kita bahawa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini dikurniakan Allah. Dalam ayat yang banyak mereka diberikan, kedua-dua Nabi yang mulia ini diberikan kepimpinan, diberikan kerajaan yang besar, diberikan kemahiran. Tapi yang Allah sebut kat sini hanyalah keilmuan saja. Kenapa tuan-tuan? Ini bertepatan dengan kata-kata Imamuna Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia, dia kena ada ilmu dunia. Siapa nak akhirat, dia kena ada ilmu ke akhirat. Siapa nak kedua-duanya, mesti ada ilmu. Jadi ilmu menyebabkan seorang itu dimuliakan oleh Allah. Alangkah tepatnya tamsilan dikemukakan oleh para ahli tafsir bahawa Allah menekankan aspek ilmu ini banding dengan anugerah-anugerahnya yang lain, sesuai dengan ayat yang dinyatakan di sini, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maha suci Allah yang telah pun memberi kepada kami kemuliaan, memberi kami kurniaan melebihi ramai di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Di sini ada beberapa perkara saya nak sebut. Yang pertama sekali tentang kelebihan ilmu.
Walaupun diberikan kepada mereka ni ketuanan, kesultanan, kerajaan, kemahiran, tapi yang Allah sebut adalah keilmuan. Kerana apalah nilai ilmu ni kalau nak dibandingkan dengan lain? Tak boleh nak dibandingkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tak boleh dibandingkan sama sekali. Agak-agak layak tak kalau saya ceritakan kepada tuan-tuan bahawa saya membeli sebuah rumah, dan dengan membeli rumah itu, tuan rumah itu bagi saya seekor kucing. Apa kena-mengena kucing dengan rumah? Kalau sebut saya beli rumah dan dengan sebab rumah itu diberi saya sebuah kebun berdekatan dengan rumah tersebut dengan segala pokok-pokok dalamnya pun diberi saya, itu menarik, itu sama taraf. Atau dikatakan kepada kita bahawa saya beli kereta itu, maka dengan sebab beli kereta itu dibagi saya sebuah motosikal hadiah, kerana orang yang menjual kereta tu nak pergi ke overseas, dia tak perlulah kenderaan ni semua. Taraf lah tuan-tuan, itu masuk akal lah. Tapi kalau dia kata saya membeli sebuah kereta daripada dia dan dia memberi saya sekeping alas kaki, apa nak cerita ni tuan-tuan? Atau sebatang pensil, sesuai tak untuk cerita sebuah kereta yang harganya ribuan ringgit itu dengan sebatang pensil yang harganya berapa sen? Jadi itu sebabnya Allah tidak meletakkan apa-apa berkaitan dengan anugerah kurniaan yang lain sebanding dengan ilmu yang merupakan penekanan dalam ayat ini, yang diberikan penekanan oleh Allah dalam ayat ini. Faham tak maksud saya tuan-tuan? Kalau Allah nak sebut kami telah berikan kepada Daud dan juga Sulaiman keilmuan, kerajaan, kekayaan, kepimpinan, itu semua tak penting nak dibandingkan dengan ilmu. Kerana dengan ilmu mereka akan dapat yang lain-lain ini tuan-tuan. Kalau nak sebut ini semua, ini tak sebanding, tak setara. Macam kita ceritakan tadi, dia membeli sebuah rumah dan dapat dengan rumah itu dapat satu alas kaki untuk masuk rumah. Tak sesuai kan tuan-tuan? Kerana rumah itu terlalu mulia, terlalu hebat, terlalu tinggi, terlalu mahal. Mungkin digandingkan dengan pemberian rumah itu sebidang tanah yang penuh dengan pokok-pokok tanaman, itu munasabah. Tapi kalau nak cerita dengan sebab beli rumah itu diberi sehelai sejadah, tak masuk akal. Tak boleh nak diletak dalam ayat itu. Tak segandingan, tak sebandingan, tak ada sekufuan tuan-tuan. Maka inilah yang menyebabkan Allah tidak menyebut perkataan-perkataan lain, tapi kita dapat menghidung membaca daripada ayat lain mengisyaratkan, menunjukkan kepada kita secara confirmnya bahawa Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni merupakan panglima perang, sultan yang hebat, raja yang hebat, orang yang memiliki kemahiran yang macam-macam. Anugerah Allah kepada mereka banyak, tapi Allah highlightkan cuma satu saja, ilmu, kerana ilmu itu yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benarlah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau yang terkemuka itu, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Iaitulah Imam Al-Ghazali ketika menceritakan tentang ilmu ni tuan-tuan, iaitulah bila Imam Ghazali memberitahu kepada kita bagaimana tingginya ilmu. Al-insan insanun bima huwa syarifun li ajlihi wa laysa zalika bi quwwati syakhsihi fa innal jamala aqwa minhu wala bi'izamihi fa innal fila a'za minhu wala bi syaja'atihi fa innas sabu' asja' minhu wala bi aklihi fa innath thawra awsa' batnan minhu. Manusia menjadi mulia bukan dengan sebab keadaan tubuhnya yang kuat, kerana unta lebih kuat daripada manusia. Dia boleh mengharungi padang pasir yang luas itu tanpa minum air setitik pun berminggu-minggu. Kalau nak kata manusia itu hebat kerana sasanya tubuh manusia, maka nak dibandingkan dengan haiwan namanya gajah mengangkat balak, itu memang tak boleh nak banding manusia. Kalau nak dikatakan manusia itu berani, maka dia jadi hebat dengan keberaniannya. Binatang yang namanya harimau, singa, itu jauh lebih berani daripada manusia. Kalau nak dikatakan kerana besarnya perut manusia ini, kata Imam Ghazali, maka seladang yang ada di hutan itu lebih besar perutnya daripada manusia. Kalau dikatakan manusia ini hebat kerana kekuatan seksualnya, maka jawapan Imam Ghazali, binatang namanya ayam, burung, segala bentuk unggas itu lebih kuat nafsu seksualnya daripada manusia. Wallahualam tuan-tuan, ini kata-kata Imam Ghazali. Kalau nak dikatakan bahawa yang menjadikan manusia ini tajam pandangannya, hebat penelitiannya, maka nak dibandingkan dengan helang yang ada di langit, ribuan, mungkin ratusan, mungkin puluhan kilometer di atas langit itu, tingginya dia terbang, dia nampak haiwan yang kecil di atas permukaan bumi, lebih tajam penglihatannya daripada manusia. Kalaulah nak dikatakan manusia ini hebat kerana pendengarannya yang hebat, untuk pengetahuan tuan-tuan, ada haiwan kecil yang pendengarannya jauh lebih tajam, lebih sharp daripada manusia.
Kalau nak dikatakan manusia itu hebat kerana daya hidupnya yang sangat mantap, kuat, hebat, sesungguhnya anjing dan juga keluarga binatang seperti ini yang kerjanya makan bangkai, dia boleh menghidup puluh kilometer sebelum sampai ke sesuatu habuannya. Maka apakah yang menyebabkan manusia ini tinggi dan mulia di sisi Allah SWT? Jawapannya kerana ilmu. Kerana ilmu, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ini penjelasan oleh Imam Ghazali kenapa Allah menyatakan dalam bab ini penting untuk kita sedar bahawa Nabi-Nabi Allah pun dimuliakan Allah, aspek utamanya kerana ilmu yang ada pada mereka. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan, boleh tak agak-agak kapal terbang A380, kapal terbang yang paling besar tu tuan-tuan, yang boleh bawa sampai 500 passenger itu terbang ke tempat kita pergi menunaikan umrah, naik satu kapal terbang 500 orang. Besarnya kapal terbang ni bertingkat-tingkat tuan-tuan. Agak-agak boleh tak orang jahil yang bawa kapal terbang ni, orang tak belajar matematik, tak tahu fizik, tak ada kelulusan, boleh tak tuan-tuan berani tak naik kapal terbang dengan pilot yang tak reti apa-apa? Tentulah pilot ni orang bijak, pengetahuannya, pencapaiannya, ilmu fiziknya, mathsnya, penguasaannya, kerana dia sedang berurusan dengan 500 orang manusia. 500 orang bukan 500 saja, dengan keluarganya dia ribu-ribu manusia. Apa dia nak jawab kalau berlaku apa-apa, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian? Jadi walaupun demikian, kita lihat bagaimana hebatnya pilot ini, dia tetap juga ada seorang pembantu namanya co-pilot, dia first officer yang bantu bersama-sama dengan dia. Orang jahil tidak mampu untuk menerbangkan kapal terbang, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka kalau kita lihat dalam hidup ini, nak membawa 500 orang manusia atas kapal terbang itu memerlukan ilmu untuk mengelakkan daripada sebarang rintangan, cabaran, kesusahan dalam perjalanan. Dia kena ada pembantu untuk kita mengatasi nafsu syahwat kita dalam diri ni, tuan-tuan, nak menuju kepada keridhaan Allah, menuju ke negeri yang kekal abadi, Darussalam, syurga Darussalam itu, mencari keridhaan Allah. Dalam hidup ni lagi banyak rintangan, lagi banyak kesusahan, lagi banyak ujian. Maka boleh tak agak-agak kita nak membawa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita, keturunan kita bawa kepada keridhaan Allah. Kalau kita umpamakan macam pilot kapal terbang ni nak bawa ke satu destinasi yang selamat itu, agak-agak boleh tak kalau tak ada ilmu? Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita jadi majikan, kita jadi ustaz, kita jadi guru, jadi pensyarah, jadi ahli politik, pemimpin, menteri, lagilah banyak tanggungjawab kita. Tanpa ilmu, kita tak akan mampu pikul tanggungjawab yang besar ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi alangkah indah contoh yang dikemukakan oleh Dr. Atiq Nabulsi bagi memberi kefahaman kepada kita betapa pentingnya ilmu. Dan dengan sebab ilmu inilah Allah telah meninggikan Nabi-Nabinya dan orang-orang beriman daripada zaman dulu sampai ke sekarang. Kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila Allah menyatakan dalam ayat ini, kita perhatikan dari strukturnya, walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma, kami telah berikan kepada Daud dan juga Sulaiman ilmu. Di sini ilmu bersifat nakirah. Kenapa disebut nakirah, tuan-tuan? Nakirah tak ada alif lam kat sini. Kenapa Allah tak sebutkan kami telah beri kepada Daud dan juga Sulaiman ni ilmu dalam bentuk ma'rifah? Ini kata para ulama tafsir kerana ilmu yang dimaksudkan di sini adalah satu benda yang terlalu mulia, yang terlalu besar, terlalu agung, kebaikannya menjangkau segala benda. Itu sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bila Allah mengkehendaki ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, di situ sebut perkataan khairan. Khairan maknanya satu kebaikan yang disebut dengan nakira oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan beri kepadanya ilmu. Kat situ kalau kita ni cenderung kepada keduniaan, kita akan gambarkan dengan kebaikan apa yang maksudkan Nabi ni. Adakah kereta, adakah rumah, adakah pangkat? Tapi itu semua kecil dibandingkan dengan kebaikan yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Kebaikan itu merangkumi segala-galanya, tuan-tuan. Kerana dengan ilmu lah kamu boleh berlari maju dalam kehidupan. Dengan ada ilmu lah kamu jadi pulau, ibaratnya jatuh ke mana-mana pun kamu boleh beri kebaikan kepada orang. Dengan ilmu lah kamu boleh bekerja. Dengan ilmu lah akan menjadikan kamu tinggi. Kalaulah kita susun manusia itu berdasarkan rupa parasnya, tuan-tuan, kulitnya, ketinggiannya,
kita tidak akan dapat menyusun, kerana semua manusia ni cantik sebenarnya. Kita rasa yang ni tinggi, yang ni lebih tinggi, yang ni putih, yang tu lebih putih, yang ni handsome, ni pun tak kurang handsome juga. Bukan kita beranggapan bahawa orang putih saja handsome, orang Arab pun handsome juga, orang Afrika pun handsome juga. Jadi yang akan menyusun manusia ni ikut hierarki keutamaan, ketinggian, tak lain tak bukanlah ilmu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebabnya kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, betapa pentingnya ilmu. Di hujung ayat, orang-orang beriman mereka sentiasa akan mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Mulianya ilmu ni, kata Imam Ghazali, sehingga kalau kamu duduk dengan seorang anak kecil dan bertanya kepada kamu satu soalan matematik, sebagai contohnya, ini Imam Ghazali bawa contoh ni lebih 800 tahun lalu, contoh ni masih lagi valid untuk kita pada hari ni. Kita boleh buat matematik, kita tahu maths, dulu PXA pun boleh jadi cemerlang keputusan matematik kita, SPM ke, SRP ke, PT3 dulu ke. Tapi oleh kerana jalan ni kita dah tak ingat, dah puluh tahun kita tak buat maths, seorang anak bertanya kepada kita, pakcik macam mana buat ni jalan ni macam mana? Kita pun tengok algebra ni, kita pun tak ingat macam mana tahu tapi tak ingat, nak kena recall balik, refresh balik semula pengetahuan kita. Kita pun duduk termenung lama, dia menunggu 2-3 minit tak ada, dia kata pakcik tak tahu lah. Dia mengatakan kepada kita, pakcik tak tahu, itu satu penghinaan kepada kita. Betul tak tuan-tuan? Kita akan rasa terpanggil, dan kita pun rasa macam dihina, kita pun rasa macam tak dihargai, kerana ilmu itu mulia. Maka bila seseorang menafikan ilmu pada kita, kita akan rasa terhina yang amat sangat. Jadi ini memadai untuk menunjukkan keutamaan ilmu dalam konteks ayat ini. Bila Allah SWT menyatakan walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Lalu mereka pun memuji Allah dan mengatakan alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah beri pada kami keutamaan di atas ramai manusia yang diciptakan, ramai manusia yang beriman yang dijadikan. Jadi dulu saya pernah ajar tuan-tuan juga dalam surah Al-Isra yang lalu, bila kita melihat satu musibah berlaku kepada seorang, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi ataupun ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Suci, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang menimpanya. Sungguhnya Allah telah melebihkan aku atas banyak penciptaannya, makhluknya yang lain. Kata para ulama, baca doa itu jangan di depan pesakit ataupun orang yang tipu musibah. Tambahan pula, kalau dia faham bahasa Arab, bacalah di tempat yang dia tak dengar, baca tempat yang agak jauh daripada dia. Kerana dalam hadis mengatakan kalau kita membaca doa tersebut, kita tidak akan ditimpa musibah yang menimpanya. Ambil doa ni tuan-tuan ni, saya pernah ijazah kepada tuan-tuan dulu ketika kita belajar surah Al-Isra, kalau tak silap. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nampaknya Ustaz Syafiq Murad dah masukkan doa ni lagi sekali. Doa ke-46 kita belajar dulu. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita baca doa ni, melihat musibah berlaku kepada seseorang, kita tidak akan ditimpa musibah yang menimpanya itu. Kita pergi ziarah orang sakit kronik, baca doa ni. Kita melihat kemalangan jalan raya, macam mana boleh timpa kemalangan jalan raya itu seorang? Ini semua adalah pilihan Allah, ujian Allah untuknya. Maka baca doa itu, insya-Allah kita selamat daripada kemalangan yang menimpanya itu. Melihat orang ditipu, baca doa ini, kita akan selamat daripada ditipu sebagaimana orang itu ditipu. Baik. Jadi ayat ini, kata para ulama tafsir, adalah direkodkan menceritakan tentang Allah menceritakan kepada kita. Ini telah saya ajar kepada tuan-tuan, komunikasi dengan Quran ini ada 3 bentuk. Komunikasi yang Allah bawa kisah makhluknya, sama ada orang beriman macam Nabi-Nabi ini ataupun orang kafir macam syaitan. Allah bawa dialog yang berlaku di antara makhluknya itu dengan zatnya yang sempurna. Allah bawa dalam Quran. Yang kedua, Allah ajar kita bentuk-bentuk doa, macam surah Al-Fatihah contohnya. Kita baca dalam sembahyang, itu Allah ajar kepada kita. Yang ketiga, Allah memuji dirinya sendiri. Seperti semalam kita belajar, innahu anallahu al-azizul hakim. Kita baca semalam bahawa Allah menyebut zatnya yang mulia. Tuan-tuan, di sini kata para ulama tafsir mengajar kita apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman ini tentulah melebihi apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Pasti. Jadi maka kalau kita lihat dalam ayat ini, ia mengajar kita maksud kafir. Kafir ni maknanya banyak.
Jadi banyak di sini ucapan yang baginda Sulaiman ataupun Nabi Daud dan Sulaiman nyatakan kat sini adalah menunjukkan kepada keberhatian mereka. Apa bahasa saya nak sebut tuan-tuan ketelitian, kehati-hatian mereka, sekaligus mencerminkan kerendahan hati kedua orang Nabi itu, sekaligus dua orang raja itu, kerana bila mereka mengatakan wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa, Allah telah pun menjadikan melebihkan kami, faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin, Allah lebihkan kami daripada banyak hamba-hambanya. Mereka tidak berkata faddalana ala jami'i ibadihil mu'minin. Mereka tak kata begitu. Mereka mengatakan bahawa Allah telah menjadikan kami di atas ramai makhluk ciptaannya, ramai manusia ciptaannya, ramai orang beriman yang mempunyai kehebatan-kehebatan mereka, tapi kami diberi kelebihan ke atas mereka, sebagian besar mereka. Ini menunjukkan kepada kehati-hatian, tuan-tuan. Maknanya ketika kita berkata satu benda, elakkan daripada generalize bahawa kita lah yang terbaik, kita lah yang paling hebat. Ini adalah sifat-sifat yang merujuk pada sum'ah, tuan-tuan, iaitu kita suka untuk orang menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Seperti mana kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni seorang yang sangat wara', saleh. Kerana waqafan, Sayyidina Umar ni satu hari beliau naik di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumaat. Sayyidina Umar ni suaranya sangat kuat, sampai golongan wanita yang tak hadir sembahyang Jumaat di rumah pun mendengar suaranya. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun menyampaikan khutbah, sampailah kepada peristiwa yang menggambarkan kenapa penduduk Madinah ini meletakkan mahar anak-anak perempuan mereka begitu mahal. Kenapa mas kahwinnya mahal? Nanti aku takut golongan pemuda yang ada di Madinah ini akan berkahwin dengan wanita-wanita di luar Madinah, maka anak-anak perempuan kamu di Madinah ni tidak ada orang yang berkahwin dengan mereka. Siapa nak bertanggungjawab pada masa itu? Kata Sayyidina Umar, betul tuan-tuan. Yang kamu pergi letak mahar kamu mahal-mahal buat apa? Lama-lama nanti orang Madinah, pemuda-pemuda di Madinah ni tidak keupayaan untuk kahwin dengan anak perempuan kamu. Baru kamu tahu pada masa itu. Rendahkan mahar. Sayyidina Umar cuba untuk meletakkan ceiling bagi mahar. Mahar ni mas kahwin. Maka Sayyidina Umar pun habis khutbah, habis sembahyang Jumaat. Tiba-tiba datang seorang makcik kepada Sayyidina Umar dan berkata, wahai Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, Tuan berkata kepada kami, kenapa letak mahar yang mahal? So letak mahar itu, mas kahwin itu ada ceilingnya, ada kadarnya, tak boleh lebihan daripada itu. Tidakkah Tuan baca ayat Allah dalam surah An-Nisa ketika Allah menyatakan ata'khuzunahu buhtana wa ithman mubina wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu syai'a ata'khuzunahu buhtanan wa isman mubina. Maksud ayat ini dalam kisah tentang orang perempuan, surah Nisa itu surah yang panjang menceritakan tentang orang perempuan, kerana ia turun berikutan peristiwa kematian ramai kalangan sahabat Nabi, golongan lelaki dalam perang Uhud. Maka Allah menurunkan ayat khusus penyelesaian masalah yang berlaku kepada orang perempuan, namanya surah Nisa. Nanti ada kesempatan kita baca surah Nisa, tuan-tuan, yang surah yang sangat panjang, antara surah Tiwal dipanggil Mufassal. Maka dalam ayat itu mengatakan teguran Allah kepada orang beriman, kalau kamu berkahwin dengan seorang perempuan lalu kamu beri kepadanya segunung emas, makna kintar ni kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, ia merujuk kepada jumlah yang sangat banyak tak terhitung. Wa ataitum ihdahunna kintaran, bila kamu beri kepada mereka ni kintar, gunung mahar mas kahwin, kemudian kamu ceraikan mereka, kamu tidak boleh ambil balik semula apa yang telah kamu berikan itu, kerana kamu yang menceraikan mereka, bukan mereka minta cerai dari kamu. Ata'khuzunahu buhtanan wa isman mubina, apakah kamu akan ambil daripada harta itu dalam keadaan menzalimi mereka, dan ia merupakan satu kejahatan yang sangat teruk yang Allah sebut dalam ayat itu, buhtanan wa isman mubina, dosa yang sangat besar. Sehingga disebabkan buhtan ni macam mengadakan fitnah yang besar, kamu menyebabkan mereka ditimpa malu yang amat sangat, mereka ditimpa aib. Lepas tu kamu bagi harta banyak, kamu ceraikan, kamu ambil balik, macam tak ada harga diri perempuan tersebut. Allah sendiri menyatakan, wahai Amirul Mukminin, bahawa tiada had dalam mas kahwin. Nak letak berapa pun letaklah. Kenapa pula Tuan pandai-pandai letakkan mas kahwin ini pada kadar tertentu? Siapa ajar Tuan untuk cakap begitu? Sayyidina Umar bila dengar je ayat Quran menyentuh kata-katanya tuan-tuan, berlanggaran dengan kata-katanya, bersisir dengan pendapatnya, Sayyidina Umar dengan tenang duduk untuk menghilangkan amarahnya, tuan-tuan. Terduduk Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, Kulun nas afqahu min Umar. Kulun nas afqahu min Umar. Kata-kata ni hebat, tuan-tuan. Semua orang lebih alim daripada Umar.
Siapa Umar? Aku ni Umar, aku ni Amirul Mukminin, aku ni Nabi. Sifatkan manusia yang Allah beri ilham. Kalau ada yang beri ilham, yang dapat sejuzuk ilham macam nubuah, macam wahyu, itu inilah orangnya. Nabi mengatakan Umar punya tawaduk, tuan-tuan, dalam bab ilmu ini. Ketika makcik itu menegurnya dengan mengatakan Allah sendiri pun tidak letakkan kadar tentu siling kepada mas kahwin, kenapa tuan yang letakkan? Maka Sayyidina Umar pun duduk, Sayyidina Umar menenangkan dirinya, mengucap astagfirullahalazim. Sayyidina Umar berkata, kulun nas afqahu min Umar, semua orang lebih alim daripada Umar Khattab radhiyallahu an. Ini saya bawa kerana saya rujuk dalam tafsir Abi Su'ud, merujuk kepada rendahnya, tawaduknya dan juga kerendahan hati orang-orang mulia macam para anbiya illa alaihimussalam, dan juga orang-orang saleh seperti Umar, seperti Abu Bakar. Mereka ini adalah orang yang saleh, dan Nabi pernah menyifatkan bahawa ashabi ka anbiya Bani Israel, sahabat-sahabat aku ini, mereka ni ibarat macam nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Bukan kedudukan nabi itu berarti maksum, tidak, tapi keilmuannya, kesungguhannya, tekadnya, keimanannya, kesuburan imannya, kepimpinannya, mereka ni macam kepimpinan nabi-nabi Bani Israel, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak bawa kat sini biar tuan-tuan faham, ini adalah adab manusia untuk mengatakan saya tak tahu semua. Macam inilah maksudnya. Bila Nabi Allah Daud dan Sulaiman berkata, kami diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan, kami ilmu, Allah beri ilmu pada kami, alhamdulillah, Allah beri pada kami kelebihan banyak di atas mengatasi ramai manusia. Mereka tak berkata atas semua manusia, kerana ini menunjukkan tawaduk, satu aspek tawaduk yang kita kena belajar, bahawa kita tidak boleh berkata aku tahu semua. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, itu sebab dikatakan oleh para ulama dalam bab ilmu ni tentang kata-kata yang dikemukakan. Itu juga kisah yang merujuk kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ketika beliau mendapat tahu seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar ni beliau seorang yang sangat cinta kepada Quran, cinta kepada hadis. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ni suka menegur para sahabat yang kelihatan mewah. Yalah, kaya miskin itu pilihan masing-masing lah. Ada orang yang cenderung kepada keduniaan, kepada harta, kerana dengan harta tu dia boleh buat banyak kebaikan, teruskan. Kita jangan ada sikit pun perasaan dengki kepada mereka, tuan-tuan ya. Kita kena baik sangka pada orang Islam, mereka ada perniagaan, ada perkembangan bagus dalam kehidupan. Moga-moga Allah bantu mereka untuk buat banyak kebaikan. Kita tak diberi peluang seperti itu, kita doakan mereka dapat kebaikan. Kerana kita belajar dalam doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan, jangan ada sedikit pun, sekelumit pun sedengki kepada orang beriman, tak ada apa yang mereka capai, kerana Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Kerana kedengkian itu membinasakan, tuan-tuan ya. Maka bila Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari menegur ramai sahabat yang kaya seperti Muawiyah dan sebagainya, maka Sayyidina Uthman melihat menghakimi Abu Zar untuk dihantar ke tempat yang jauh, namanya satu tempat yang jauh di Syam, namanya Rabidha, tuan-tuan, ataupun Ribdha, satu tempat yang jauh di Syam. Dan Nabi pernah bersabda kepada Abu Dhar, engkau ni bila banyak teguran kau kepada orang, nanti kau akan hidup seorang diri, kau mati seorang diri, kau dikebumikan seorang diri, kau dibangkitkan di akhirat pun seorang diri. Dan itu yang benar-benar berlaku. Kerana Abu Dhar ni seorang sahabat yang suka menegur, kenapa kaya ni, kenapa mewah ini, kenapa baju mewah, kenapa Nabi dulu tak pakai macam ni. Jadi kata-katanya itu kadang-kadang menyebabkan ramai orang tidak senang. Dilaporkan kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman jadi khalifah pada masa itu, telah pun seolah-olah macam buang negeri kepada Abu Zar. Maka Abu Zar datang bertemu dengan Sayyidina Ali sebelum beliau pergi ke tempat nama Ribza ataupun Rabiza itu, tuan-tuan. Maka berlakulah satu dialog di antara mereka. Saya bacakan tuan-tuan dialog ni, tuan-tuan ni. Disebut oleh Imam Mutawalli Sya'rawi bagi merujuk kepada keutamaan ilmu, ya, dari dalam peristiwa yang berlaku ni. Maka Abu Zar pun datang bertemu dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Maka Imam Ali pun memujuk Abu Zar, dia tidak menimbulkan sebarang fitnah. Mungkin Sayyidina Ali tidak setuju dengan ketetapan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu an, tapi dia menghormati sebagai seorang yang dipilih oleh sahabat-sahabat Nabi untuk jadi khalifah, maka tak wajar untuk dia menentang. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Maka Sayyidina Ali pun berkata kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, engkau menentang manusia kerana dunia yang mereka kejar. Allah beri kepadamu ilmu yang Allah tidak beri kepada mereka.
maka kekallah engkau dalam kebaikan, wahai Abu Zar. Moga-moga kemarahanmu itu yang berpunca daripada kasih sayangmu terhadap mereka kerana Allah, maka Allah SWT akan memberi keampunan untukmu. Dan orang ramai takut kepadamu kerana teguran-teguran kamu terhadap mereka dalam bab pengumpulan harta dan dunia yang mereka kejar. Tak sebut siapa tuan-tuan ni, tapi setakat itu kita bawa ke kalam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka engkau takut dunia itu akan menghamburmu, membawamu kepada kebinasaan dan kelalaian, maka engkau pun menegur mereka, maka mereka pun lari daripadamu, mereka mengadakan konspirasi terhadapmu, maka engkau pun dibuang ke tempat ini. Larilah engkau, wahai Abu Zar, bersama dengan agamamu, larilah engkau dengan ilmumu, apa yang kau pegang itu moga Allah beri kepadamu kebaikan. Jadi pendek ceritanya tuan-tuan, dalam kata-kata yang dikemukakan kat sini daripada Imam Ali karramallahu wajhah terhadap Abu Zar yang berpegang teguh dalam ilmunya ketika orang lain semua lalai dan menggadaikan prinsip ilmu masing-masing, maka Sayyidina Ali memberi semangat kepada Abu Zar ni, bersabarlah kamu kerana apa yang kamu buat itu kerana Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kamu lakukan itu kerana daripada ilmu yang kau pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan yang rahmati dan dikasihan, Imam Ali juga berkata sebenarnya qiwamuddin wa dunya arba'ah. Kebaikan yang ada dalam dunia kehidupan manusia pada hari ini dengan sebab ada 4 teras. Teras yang pertama, alimun musta'milun ilmahu, orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Ilmu, alim yang faqih, orang alim yang faqih. Faqih ni bukan bab akhirat saja. Kalau kita pergi belajar di tempat jauh di Eropah, negara Eropah maju dari sudut pertanian, kita bawa pulang ilmu itu untuk kebaikan orang Islam Malaysia, perairannya, untuk mengelakkan banjir sebagai contoh tuan-tuan ya. Yang kedua, jahilun la yastankifu an yata'allam. Kekuatan struktur teras dunia ini bila orang itu jahil dan dia tahu dia jahil dan dia kena belajar. Ini teras yang kedua. Teras yang ketiga, wa ghaniyun la yabkhal bimalihi. Orang yang ketiga menjadi teras kepada ketamadunan Islam, kekuatan Islam adalah orang kaya yang melakukan infak, tidak culas dalam mengeluarkan zakat, tidak berkira-kira dalam bab sedekah. Dan yang terakhir sekali, orang miskin. Saya dah cerita pada tuan-tuan semalam atau sebelum itu kisah tentang Abdul Rahman bin Auf yang sangat kaya, dan saya nyatakan kepada tuan-tuan bila Abdul Rahman datang lambat dalam sembahyang, Nabi menegurnya, beliau masbuk. Maka kata Abdul Rahman kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah tak suka keadaan saya yang sering lambat masbuk dan sembahyang berjemaah bersama dengan Rasulullah, maka saya akan wakafkan semua harta saya untuk Islam dan saya duduk di masjid. Begitu lebih kurang kata-katanya. Maka Nabi telah menasihatkannya dengan nasihat yang sangat hikmah. La ba'sa bi ghina liman ittaqa wa sihhatu khairu min ghina wa tibu nafsi minan na'im. Tidak jadi masalah orang bertakwa kalau mereka berharta, mereka kaya, sangat baik untuk Islam. Dan orang yang miskin yang berusaha jadi kaya, tak kaya-kaya, hendaklah bersabar kerana walaupun dia tidak kaya tapi Allah beri kepadanya anugerah dalam bentuk yang lain. Mungkin kesihatan, mungkin kebahagiaan, mungkin kekeluargaan, mungkin anak-anak dan sebagainya. Dalam dua-dua keadaan, si kaya dan si miskin hendaklah baik sangka kepada Allah, mesti punya hati yang baik terhadap orang lain. Jadi kata Imam Ali karramallahu wajhah, qiwam ad-din wa dunya, kekuatan teras yang keempat dalam kehidupan manusia, kekuatan yang ada pada umat Islam adalah orang miskin yang tidak menjual akhiratnya dengan sebab dunia yang diburunya. Saya ulang balik kekuatan umat Islam datang, kata Imam Ali karramallahu wajhah, nombor satu sekali orang alim yang berilmu, beramal dengan ilmunya. Tak kisahlah ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, dia beramal dengan ilmunya. Yang kedua, orang jahil yang tahu dia jahil dan dia perlu belajar. Yang ketiga, orang kaya yang punya harta dan melakukan sedekah, infak dan sebagainya untuk kebaikan masyarakat dan orang lain. Kerana dia kena ingat bahawa kekayaan yang di-generate-nya daripada income itu pun datang daripada sumbangan, sokongan, yang dokongan daripada orang-orang lain, maka dia kena kembali kepada mereka. Dan yang keempat adalah orang miskin yang tidak menjual akhiratnya kerana memburu dunia yang ada, maka dia jual akhirat. Tak mahu benda itu berlaku. Jadi pokok pangkal dalam kehidupan ini, nombor satu sekali adalah orang berilmu yang beramal ilmu. Yang kedua, orang itu jahil, dia tahu dia jahil. Tapi kadang-kadang kita rasa pelik dalam kehidupan pada hari ini, semua orang nak mengaku dia ahli ilmu.
maka dia pun menentang ahli-ahli ilmu dengan kejahilannya. Bila ini berlaku kat Facebook, bila kita cek latar belakangnya, rupanya baru lepas SPM dia memahami hadis tu seolah macam seorang belajar hadis dia kat PhD. Dia menentang orang, melabel-labelkan orang, meletakkan senarai orang itu keluar daripada Islam dan sebagainya. Apa cerita ni tuan-tuan? Ilmu kita setakat mana? Kita dah belajar ke benda itu? Kita faham ke usul fiqih? Kita faham ke kenapa ulama bersisir dalam bab ini? Ni orang jahil yang ada keliling kita, tuan-tuan. Kadang-kadang merupakan keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita, pekerja kita. Kalau kita duduk dalam satu bidang profesional sebagai contohnya, kita tak tahu Islam, kita jangan label orang. Kita kena belajar, kena tahu, kena memahami, kena menguasai bahasa Arab bahawa kita boleh buat satu penilaian terhadap orang lain. Tapi apa yang berlaku dalam kata-kata Imam Ali karamallahu wajhah ini, maka keilmuan yang ada pada orang alim itu tak ada iktiraf. Orang jahil yang banyak berkata-kata dan mengatakan bahawa dia tahu semua benda. Lalu orang-orang alim ni kadang-kadang tidak pandai mempromosikan dirinya. Ialah orang alim yang bertakwa, tuan-tuan, utamanya orang ahli akhirat. Saya punya ramai kawan-kawan yang pulang dari negara-negara Arab. Mereka ini berilmu, mengetahui macam-macam benda, menguasai bahasa Arab yang baik, tapi mereka tak suka, tak ada hubud dunia lah, tuan-tuan. Tak suka untuk berpenampilan, tak suka untuk memasyhurkan diri. Tuan-tuan kenal di kalangan mereka, tuan-tuan kenal lah, belajarlah mereka, carilah mereka, dekatilah mereka, dan belajar daripada ramai guru, boleh menghindari kita daripada sifat ta'assub, fanatik. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat kisah yang dikemukakan adalah pujian Allah kepada dua orang Nabi ni, dan mereka pun bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang dikurniakan. Dapat kita perhatikan menerusi ayat yang ke-15 ini, bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Surah ayat ke-16, wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahu al-fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah beri pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguhnya semua itu benar-benar kurnia yang sangat nyata. Jadi mewarisi Sulaiman akan Daud, saya telah jelaskan bahawa Nabi Daud ni punya berbelas-belas anak lelaki. Cuma yang Allah highlightkan di sini hanya Sulaiman saja, kerana kemuliaan kenabian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kenabian ni bukan boleh diminta-minta, itu pilihan daripada Allah. Maka Allah menyebut seorang saja daripada anak Nabi Daud di sini kerana kemuliaan yang ada padanya atas pilihan Allah itu adalah keilmuan dan kenabian. Kerajaan seperti yang saya telah sebutkan, kerajaan ni benda kecil yang tidak penting sebenarnya. Maka orang yang merebut kerajaan tanpa ilmu, dia akan hancur. Orang yang mewarisi kekayaan banyak daripada ayahandanya tanpa berusaha untuk menuntut ilmu, dia akan kecundang. Orang cantik yang sangat cantik jelita tapi tak ada ilmu akan karam dengan kecantikannya itu dan akan hilang, luput dan ditipu orang dalam kelalaian hidup dunia berbanding dengan orang yang punya ilmu. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, di sini menyatakan bahawa mereka telah pun muji Allah dan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmat memahami bahasa binatang. Kenapa burung yang ditekan kat sini, tuan-tuan ya? Walimna mantiqat tayr. Kenapa cerita tentang burung yang disebut oleh Allah kat sini? Ada penjelasan dari para ulama bahawa kerana Allah menyatakan kami diajar di sini dapat bererti ulimna. Kalau kita lihat, ia merujuk kepada bentuk pasif, ulima. Kalau allama bentuk aktif, allama ni bina lil ma'lum, tapi kalau ulim wazan dia fu'il, ia merujuk kepada bina lil majhul. Jadi penggunaan bentuk jamak untuk menunjukkan diri sendiri, ini adalah satu bahasa lumrah bagi raja. Raja mengatakan kami telah buat keputusan. Orang-orang yang berkuasa mengatakan kita telah buat keputusan bahawa sekolah dibuka pada waktu sekian-sekian. Contoh, kenapa kita kata gitu? Kerana mereka itu dalam satu pasukan nak menunjukkan kekuasaan, kepimpinan. Maka mereka menggunakan perkataan jamak. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun kita menggunakan pendekatan yang sama. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihan, kami diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulimna mantiqat tayr. Kami diberi oleh Allah pengetahuan tentang bahasa burung. Perkataan mantiq datang dari perkataan nutq, nutqun, nataqa yantiqu, nutq. Itu merujuk kepada bunyi ataupun suara yang mengandung makna tertentu yang bersumber daripada satu pihak dan difahami oleh orang lain. Dalam lain perkataan, nutqun ini berarti bahasalah.
Tapi dapat bererti lebih umum dari bahasa itu satu yang menunjuk kepada makna tertentu. Kerana itu dia dikenali sebagai bahasa isyarat juga. Agaknya inilah dimaksudkan bahawa satu yang digunakan burung untuk menyampaikan maksudnya. Memang setiap binatang mempunyai cara-cara tertentu untuk menyampaikan maksud. Tapi Allah menyatakan burung. Kerana bahasa burung ini bahasa yang kita dapat dengar di mana-mana. Kambing kita jangan dengar, melainkan kena pergi balik kat kampung. Lembu lagi sesekala je kita dengar, musim korban je tuan-tuan. Unta lagi lah kita tak dengar. Himar mungkin sekali seumur hidup kita dengar. Tapi burung di mana-mana pun kita dengar. Banyaknya burung, berjenis burung, beribu-ribu spesies burung tuan-tuan. Bahkan dikatakan dalam kajian sains bahawa setiap hari mereka menemui ribuan jenis burung, spesies burung yang ada dalam hutan Amazon itu sebagai contohnya. Di hutan di Malaysia, di Banjarnegara Bangsa sebagai contoh, mereka tak pernah lihat burung itu, tiba-tiba ada. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ini satu binatang yang sangat unik yang Allah sentiasa bawakan kepada kita, dan mungkin juga ada kaitan kerana burung ni walaupun nampak sebagai binatang yang daif, tetapi dia pernah berfungsi untuk menghapuskan satu ketuanan yang ego pada zaman Abraha nak berusaha untuk menyerang Kaabah, pun mungkin ada kaitan dengan perkara ini. Dan surah Al-Mulk yang disuruh kita baca setiap malam sebelum tidur pun Allah mengatakan tentang burung, ma yumsikuhunna illa rahman. Allah cerita tentang burung bahawa ia yaqbidna safatin wa yaqbid, burung ini mendepakan sayapnya dan kemudian menguncupkannya. Ma yumsikuhunna illa rahman, tidak pegang burung itu dari jatuh melainkan Ar-Rahman, iaitu Allah yang Maha Pemurah. Jadi burung ni binatang yang paling mudah untuk dilihat, dan bahasanya antara yang paling susah untuk kita faham. Mungkin orang boleh mengajar beruk untuk panjat pokok, mungkin seseorang itu boleh faham bahasa kuda. Mungkin kalau orang itu mendidik anjing, anjing tu boleh faham bahasa, boleh buka pintu, boleh ambil surat khabar, dibaling oleh mengantar surat, macam-macam kita boleh tengok. Tapi burung, satu benda yang sukar untuk mendidiknya, kecuali burung kakatua lah. Satunya burung ada beribu-ribu spesies yang saya sebutkan. Mungkin ini satu sebab mengapa Allah SWT menyebut tentang burung dalam konteks ini, dan saya telah jelaskan bahawa kita disuruh untuk belajar bahasa yang ada di dunia, bahasa-bahasa yang beri kebaikan kepada kita. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi telah suruh anak sahabat yang bijak seperti Zaid bin Sabit itu untuk mempelajari bahasa Yahudi, dan dia telah mempelajarinya dalam masa 14 hari. Bahasa Yahudi, membaca, menulis dan bercakap, untuk memenuhi kata-kata man ta'allama lughata qaumin amina syarrahum, siapa yang menguasai bahasa satu bangsa akan selamat dari kejahatan mereka. Alangkah pentingnya untuk kita menguasai bahasa Mandarin contohnya. Alangkah pentingnya untuk kita menguasai bahasa Tamil contohnya. Lebih penting lagi untuk kita menguasai bahasa English contohnya. Sangat utama untuk kita menguasai bahasa Arab contohnya, supaya kita dapat tadabbur Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, Ibn Ashur dan Tafsir Tahrir dan Tanwir mengatakan bahawa bunyi yang dicicipkan ataupun apa istilahnya tuan, dinyanyikan oleh sang burung itu mempunyai makna-makna yang tertentu. Misalnya ada suara mengundang si jantan, kata Al-Imam Abi Saud dalam tafsirnya, tentang diambil daripada dapatan kajian beliau daripada kitab Taurat. Contohnya Nabi Sulaiman ketika sedang melalui satu tempat, maka terdengarlah Nabi Sulaiman dialog yang berlaku di antara burung pipit jantan dengan burung pipit betina. Kelihatan yang duduk di atas bertenggek di atas dahan itu dikelilingi oleh seekor terbang kelilingnya. Maka Nabi Sulaiman tersenyum. Cerita Israiliyat tuan ya, saja bawa seronok. Maka tentera Nabi Sulaiman yang merhatikan baginda gelagatnya pun tertanya-tanya, Tuan Nabi Allah, kenapa Tuan nampaknya senyum? Maka Nabi Allah Sulaiman menjawab, kau nampak tak burung pipit di atas pokok itu bertenggek? Yang seekor bertenggek, yang seekor terbang kelilingnya. Tahu tak kamu yang bertenggek itu betina, yang terbang kelilingnya itu jantan? Kau tahu tak apa dikata pada betina itu? Kami tidak tahu, wahai Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman menjawab, yang terbang itu adalah jantan berkata kepada betina duduk situ, wahai kekasihku, kalau engkau sudi untuk menjadi isteriku, aku akan binakan untuk engkau rumah dari kaca. Subhanallah, Masya Allah. Inilah bahasa orang bercinta tuan-tuan. Nabi Sulaiman senyum. Lalu dia mengatakan, kullu khattabin kazabun, setiap orang yang bertunang itu pembohong sebenarnya. Kerana masakan seekor burung yang daif macam tu boleh membuat mahligai dari kaca, tetapi dia menjanjikan macam-macam benda yang dia tak mampu nak buat. Jadi ini antara bahasa yang disebut oleh Allah SWT. Kelebihan Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang, dan semua bahasa binatang difahaminya. Yang di-highlightkanlah burung atas penjelasan yang telah saya kemukakan tadi.
Baik tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam konteks ayat ini kita dibenarkan untuk menyebut kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dengan syarat jangan menunjukkan ia sampai ke peringkat sum'ah, riya, ujub dan sebagainya. Mungkin seseorang suami bermimpi jumpa Rasulullah, boleh cerita dengan isinya, tapi tak sesuai cerita pada orang-orang lain kerana ia mengundang rasa riak. Tuan-tuan ya, ini perkara yang kita dapat fahami daripada hadis. Kalau seorang itu menyatakan apa yang dilihat dalam mimpi dia tak lihat benda itu, nanti di akhirat Allah akan suruh dia untuk mencantumkan 2 rambut dan dia tidak akan dapat melakukannya. Maknanya mendustakan sesuatu yang dilihat dalam mimpi padahal dia tidak melihat, ini akan dikenakan hukuman yang berat oleh Allah di akhirat. Ada 2 perkara kat sini. Yang pertama sekali, bagaimana konteks kita nak bercerita satu-satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kalau orang puji kita pada tanggapan mereka yang kita ni adalah orang baik. Ini ada kaitan dengan ayat yang sedang saya sampaikan tuan-tuan. Yang pertama tu saya nak tangguh, kalau esok saya jawab. Tapi yang kedua, kalau orang puji kita tentang satu kelebihan yang ada pada kita, wallah fulan itu bagus betul, dia dulu masa belajar suka bantu orang. Kita tak mahu orang cerita tentang kita, tapi orang cerita, oh fulan itu memang dulu masa belajar sungguh-sungguh, dia semua syekh dia pergi jumpa. Kita tak suka orang cerita, tapi orang cerita. Oh doktor tu baiknya, kalau dia buka klinik, dia tahu ada orang miskin, dia akan bagi percuma consultationnya. Kita tak mahu, doktor tu tak mahu cerita, tapi orang cerita. Dulu orang kaya itulah yang sponsor saya ketika belajar, dan saya dengar cerita ramai lagi orang yang telah berjaya dalam pelajaran universiti, keluarga miskin dia bantu. Orang kaya tu tak suka diceritakan. Maka tuan-tuan, adab dia, kalau kita ni orang ceritakan kebaikan kita, Sayyidina Umar kalau orang ceritakan kebaikannya di depan-depan, dia ambil pasir di balingnya orang itu tuan-tuan, kerana dia berpegang kepada hadis Nabi, amarana Rasulullah SAW an nathwa ala wujuhil maddahina turab. Kami diajar oleh Rasulullah untuk melemparkan pasir ke muka orang yang memuji kita, kerana dia puji kita tentu ada sebab. Mungkin satu masa besok dia akan keji kita, dia akan hina kita, dia akan mengumpat kita. Puji itu tentu ada udang di sebalik mi. Udang di sebalik apa? Udang sebalik batu. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pula punya sikap, kalau orang pujinya maka beliau akan berdoa. Tuan-tuan ambil doa ni. Ya, disebut oleh para ulama hadis, contohnya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, begitu juga Ibn Abi Shaybah dalam Musannafnya, dan oleh beberapa orang para ulama hadis lagi. Kata Al-Imam Auza'i, kalau orang puji, kau bacalah doa ni. Ya, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Ada yang tambah lagi, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Tapi yang warid daripada amalan para salafus salih, para ulama, contohnya kalau orang puji mereka baca 2 rangkap ni saja. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau membuka aib aku, kau kira pada kelemahan-kelemahan aku. Dalam apa yang mereka katakan itu semuanya baik-baik ya Allah, tapi aku banyaklah kelemahan ya Allah. Engkau yang tutup kelemahan aku. Kalau dibuka kelemahan aku, tentulah orang meluat dengan aku. Dan ampunkan aku pada mereka benda yang mereka tidak mereka ketahui. Banyaknya benda yang disembunyikan daripada kelemahan-kelemahan itu olehmu, wahai Tuhan. Maka aku kembalikan segala pujian itu kepadamu ya Allah. Aku tak sampai hati nak buat macam Sayyidina Umar, iaitu ambil pasir baling ke muka orang yang mujiku, kerana itu ketegasan yang amat sangat. Aku tak punya iman macam Abu Bakar, macam Umar, tapi aku cuba nak ikut Abu Bakar yang berdoa dengan doa ini tatkala dipuji orang. Ustaz Syafiq, Ustaz Syafiq Sadiqin tolong masukkan doa ni. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Ya Allah, janganlah kau kira aku pada kelemahan-kelemahan aku yang disembunyikan, dan ampunkan aku pada perkara-perkara mereka tidak tahu. Mereka puji aku kerana nampak kebaikan saja semuanya. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang nak melakukan korban, kami di Zan Travel sedia untuk membantu tuan-tuan melakukannya di Damsyik. Nampaknya di Mekah kita dah tutup tuan-tuan. Di Mekah sekarang Zan Travel buat kerjasama dengan Astro Go Shop. Tuan-tuan boleh menghubungi di sana. Yang kami lakukan sekarang di Afrika, di Damsyik. Untuk yang berminat di dalam Facebook ni, untuk menghubungi Zan Travel. Dan insyaAllah kita nak buka sedang menunggu
green light daripada Tuan Guru kami di Yaman, Syekh Haidar, untuk membantu umat Islam yang ada di Yaman yang juga sedang mengalami perangan. Kalau tuan-tuan berminat, tolong war-warkan kepada sahabat-sahabat kita yang ada. Dan jangan lupa bagi kita yang anak-anak akan masuk ke sekolah tak lama lagi, kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku akademik dalam berbagai disiplin, matematik, sains, geografi, sejarah, bahasa Arab, pendidikan Islam, semua ada, alhamdulillah. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jangan lupa untuk menghubungi pegawai Telaga Biru yang ada dalam grup ini, seperti Safwan, Faizal, seperti Puan Intan Husna, seperti Saudara Ridwan Zaino, seperti siapa lagi yang ada di sini. Boleh tuan-tuan Zainan, Kazim dan sebagainya, boleh tuan-tuan lihat nama-nama ini di daerah-daerah negeri-negeri yang berbeza-beza. Mudah-mudahan tulisan guru-guru pakar, guru-guru cemerlang yang berada bersama dengan Telaga Biru dapat tuan-tuan hargai dan dapat tuan-tuan curahkan bakti mereka kepada anak-anak kita untuk belajar, memahami ilmu. Dan kalau ada guru-guru yang minat untuk menulis dengan Telaga Biru pun, kami amat mengalu-alukan. Kami juga menerbitkan bahan-bahan Jawi yang kreatif, seperti kajian Ustazah Jalila, Ustaz Wan Azhar, yang sangat membantu anak-anak kita untuk memahami bahasa Al-Quran ini. Kerana memahami Jawi berarti membuka jendela kepada Al-Quran, insya-Allah. Setakat itu saja dulu tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk follow, like Telaga Biru, Zahdan Travel, Instagram Telaga Biru dan Zahdan Travel. Mudah-mudahan ada banyak video yang boleh tuan-tuan kongsikan kat situ, dan mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Setakat ini saja dulu. Malam esok kita bertemu lagi pada waktu yang sama, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatati al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat amalkan. Dan ingatlah segala pujian manusia kepada kita itu mengandungi makna yang tertentu. Sama ada ikhlas ataupun ada satu perkara di sebaliknya, maka kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak terlupa daratan dan kita tidak lalai. Baik tuan-tuan, setakat saja dulu. Sampaikan kepada mereka salam saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.